Okay, start live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semua orang malam ni? Semua orang sudah tidur kah? Malam ni kita mau kira wang. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita okey. Kita mula sebentar lagi untuk mengira wang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita nak kira wang Kita nak kira wang. Sangat penting untuk kira wang. Okey, sebelum kita mula ada satu soalan. Soalannya adalah bila kita mengira wang, sebenarnya apa yang kita kira? Apa yang kita kira? Apa yang kita kira ketika kita mengira wang? Apa yang kita kira? Waalaikumsalam Syami. Syami pun ada tak? Syami ada kat mana ni? Syami? Kau ada kat mana ni? Okay, apa yang kita kira ketika kita mengira wang? Kita kira apa sebenarnya? Kita kira apa sebenarnya? Okay, apa jawapannya? Kita kira apa sebenarnya? Kita mengira apa sebenarnya ketika kita mengira wang? Kita tak ada wang nak kira. Ya. Kalau tak ada wang pun tak apa, boleh kira, tak ada masalah. Apa yang kita kira ketika kita mengira wang? Apa yang kita kira? Kita kira apa? Mana jawapan? Jawapan. Apa yang kita kira sebenarnya ketika kita mengira wang? Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengira wang, semasa kita mengira wang, kita bukan mengira jumlah, kita mengira nilai. Okay. Sebab itu kita tidak mengira berapa keping, tapi kita mengira berapa nilai. Cumanya kita dalam bahasa Melayu kita hanya ada satu soalan saja, iaitu berapa. Dalam bahasa Melayu kita hanya ada satu soalan saja, iaitu berapa. So kalau jumlah pun kita kira berapa, kalau nilai juga kita guna berapa.
Itu masalah kita lah. Sebab itu kita tak berapa pandai kira nilai. Sebab kita hanya ada satu perkataan saja, itu berapa. Tapi kalau kita pergi kepada Inggeris, dia ada dua perkataan yang berbeza untuk berapa. Iaitu satu how many dan satu lagi how much. How many itu untuk jumlah. Contohnya how many apa? How many house, kan? How many cow? Berapa lembu kau ada, kan? Tapi kalau duit, dia tak kata how many, how much. How much. Kita satu je, kita ada berapa je. Sebab itu kita tak reti kira duit ni. Orang Melayu tak reti kira duit. Sebab kita tidak biasa mengira duit. Sebab bagi kita sama je, kira duit macam kira buah kelapa. Sebab kita hanya ada satu soalan saja, itu berapa. Berbeza dengan Inggeris, dia ada how much dan dia ada how many. So kalau kelapa tu, dia akan gunakan, so berapa kelapa, kan? Berapa biji kelapa. So dia akan gunakan how many. How many coconut you have. Tapi kalau duit, dia akan gunakan how much, bukan how many. Sama juga Arab. Arab pun sama macam Inggeris. Dia ada dua. Dia ada dua berapa. Dia ada kam dan ada become. So kalau kam tu berapa? Contohnya kam kursi, kan? Berapa kursi. Tapi kalau duit, become. Tak guna kam, dia guna become. Berapa duit. Tapi kita dalam bahasa Melayu, kita hanya ada satu saja, itu berapa. Sebab tu kita tak berapa pandai nak kira duit. Sebab kita kira duit macam kita kira buah kelapa. Itu masalah kita. Jadi kita nak belajar malam ni bagaimana untuk mengira duit. Okay? Jadi soalan saya tadi, bila kita mengira duit, sebenarnya kita kira apa? Kita bukan kira berapa jumlah, kita kira berapa nilai. Sebab itu kita kira nombor. Kita kira nombor. Kita bukan kira berapa keping. Okay? Bukan kira berapa keping. Macam kalau kita tanya orang, berapa buah kelapa kau ada? So kira lah berapa biji buah kelapa ada. Kan, Tapi kalau orang tanya kita berapa wang awak ada, kan? Kita bukan kira 1, 2, 3, saya ada 10 keping. Bukan. Berapa nilai? So kalau ada sekeping pun, sekeping lah. Tapi nilai 100. Saya ada 100. Kalau ada 20 keping pun, tapi 20 keping tu RM1. 20 lah. Walaupun 100 tadi sekeping, tapi 20 keping tu RM1. 100 tu lebih bernilai. Sebab itu, bila kita nak belajar mengira wang, pertama sekali kita kena tahu apa yang kita kira. Kita kira angka. Kita bukan kira kepingan dia, helai, bukan. Kita kira angka. Sebab itu saya kata tadi, mengira wang bukan macam mengira buah kelapa. Okay, mengira wang bukan macam mengira buah kelapa. Sebab itu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, dia menggunakan kata soal yang berbeza. Kita gunakan kata soal yang sama. Kita gunakan kata soal yang sama, iaitu berapa. Tapi Inggeris tak. Digunakan how many kalau buah kelapa, how much kalau duit. Begitu juga Arab. Come dan become. Kalau buah kelapa digunakan come, kalau duit digunakan become. Dia ada dua kata soal yang berbeza. Sebab itu mereka pandai kira wang. Kita tak apa-apa nak pandai kira wang. Sebab bagi kita sama je. Sebenarnya tidak. Okay, jadi bila kita mengira wang, apa yang kita kira adalah angka. Kita bukan kira berapa keping. Kita kira angka. Kita kira nilai. Bukan kira jumlah. Kira nilai. Okay, itu yang kita kena faham. Jadi, bila kita mengira nilai, kita perlu tahu bagaimana nilai itu ditentukan. Bila kita mengira nilai, kita kena tahu bagaimana nilai itu ditentukan. Itu yang kita belajar minggu lepas tentang perkiraan peratusan, jumlah akhir dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena faham. Kerana apa? Kerana kita bukan mengira berapa keping atau berapa helai, tapi kita mengira berapa jumlah dan nilai, berapa nombor dan nilainya, berapa nombor dan nilainya. Itu yang penting. Jadi sebab itu bukan merujuk kepada banyak helaian atau merujuk kepada banyak keping, tapi merujuk kepada berapa banyak nilainya. Macam saya cakap tadilah, 20 keping RM1. Kalau nak kira banyak, dia banyak lah sebab dia 20 keping. Berbanding dengan sekeping 100, maka sekeping 100 itu lebih bernilai walaupun dia sekeping, kerana kita merujuk kepada nilai, bukan kepada keping. Jadi dalam pengiraan wang, maka kita akan lihat kepada nombor, dan nombor itu akan menentukan nilai, bukan berapa banyak keping, berapa banyak helaian. Itu yang
yang kita kena faham. Sebab itu, bila merujuk kepada wang, kita kena pandai mengira nilai dia dan juga nombor-nombor yang ada pada wang itu. Itu yang pertama sebagai introduction. Okey, ada soalan? Ada soalan So kena pandai kira pandai kira wang Okey. Boleh Okey, sebab itu kadang-kadang kita tak perlu bawa wang fizikal tu. Kita hanya bawa angka je. Sebab itu dalam buku bank kita kan, sekarang dah tak pakai buku kan. Dalam akaun kita, mana ada duit dalam tu? Mana ada duit? Tak ada. Dia ada nombor je. Okay, dalam akaun kita, mana ada duit? Dia hanya ada nombor saja. Kerana bukan duit itu yang nak dikira sebenarnya. Yang nak dikira, yang nak dinilai adalah nombor dia. Jadi kita tak payah bawa duit, bawa nombor je. Sebab itu dalam akaun kita tak ada duit. Dalam akaun kita hanya ada nombor saja. Kerana itulah nilai dia. Bukan duit tu nilainya, nombor itulah nilainya. Jadi katakanlah kita ada duit, kan? Ada duit, tapi duit tak ada nombor, ada gambar agung je. Ada nilai tak duit tu? Duit kita tu, dan katalah duit kita tu tak ada nombor pun. Ada gambar agung je. Bernilai ke tak bernilai? Dia akan jadi tidak bernilai sebab duit itu dinilai kepada nombor. Sebab itu kena ada nombor. Sebab itu kita pergi ke mana-mana tak bawa duit pun, kita bawa nombor je. Dalam akaun kita tak ada duit pun, tapi ada nombor. So nombor itulah yang menentukan nilai. Sebab itu kita kena faham, bila kita nak belajar mengira wang, kita kena belajar untuk mengira nombor dan nilai. Bukan mengira wang itu secara fizikal, secara fizikal. Okay, itu yang kita kena faham lah. Okey, minggu lepas kita dah belajar untuk kira apa? Kira peratusan dan jumlah akhir. Hari ini kita nak belajar apa? Hari ini saya nak ajar tentang gandaan. Okey, gandaan. Gandaan maksudnya apa? Bagaimana kita nak menggandakan wang kita. Bagaimana kira-kira ataupun calculation untuk penggandaan wang. Bagaimana kira-kira untuk menggandakan wang. Okey, kira-kira untuk menggandakan wang, dia perlu merujuk kepada Peraturan 72. Peraturan 72. Apa pula Peraturan 72 ni kan? Tiba-tiba datang 72 mana datang ni. Okey. Pengiraan untuk penggandaan wang, gandaan wang perlu merujuk kepada Peraturan 72 ataupun Rule of 72. Peraturan 72. Okey. Peraturan 72 ni untuk tahu apa? Untuk tahu berapa lama tempoh wang kita akan jadi berganda. Maksudnya daripada RM1,000 jadi RM2,000. Ataupun peraturan 72 boleh juga digunakan untuk melihat berapa lamakah wang kita akan jadi separuh disebab oleh inflasi. Akan jadi separuh disebabkan oleh inflasi. Okey. So, peraturan 72 ni dia ada dua kegunaan. Satu, untuk tahu berapa lama, berapa lama duit kita akan jadi berganda. Kemudian yang kedua, untuk tahu berapa lama duit kita akan jadi separuh disebabkan oleh inflasi. Okey, caranya mudah saja. Okey. Kita ambil nombor 72 tu, kita pegang nombor 72 tu, kita pergi yang pertama tu. Kita nak tahu bagaimana wang kita boleh jadi berganda. Contohnya kalau kita ada 1,000, bagaimana dan berapa lama masa yang perlu kita ambil untuk jadikan wang kita itu 2,000. Kalau kita ada 10,000, bagaimana dan berapa lama masa yang kita ambil untuk jadikan wang kita itu 20,000. Kalau kita ada 100,000, so berapa lama dan bagaimana untuk kita jadikan wang kita yang 100,000 itu menjadi 200,000. Okey. Itu untuk gandaan. Jadi senang saja kita ambil nombor 72 itu, lalu kita bahagikan dengan apa? So nombor 72 tu kita bahagikan dengan apa? Bahagikan dengan berapakah peratus, berapa peratuskah keuntungan yang kita perolehi
daripada wang itu. Okey, contohnya katakanlah kita ambil contoh 1,000 tadi, RM1,000 kan. Okey, kita nak tahu berapa lama masa yang perlu kita ambil untuk jadikan wang 1,000 kita itu 2,000. Okey, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah kita kena dapatkan berapa peratuskah keuntungan yang terhasil daripada duit 1,000 itu. Berapa peratuskah keuntungan yang terhasil daripada duit 1,000 itu. Katakanlah kita andaikan kita masuk ke sektor-sektor pelaburan ataupun perniagaan-perniagaan yang memberikan keuntungan yang tidak begitu tinggi lah. Contoh kita ambil 5%, macam tahun lepas punya kadar dividen ASP, yang membuatkan ramai orang sedih. Okay, contoh kita ambil 5%. Okay. Jadi kita bagilah 72 bagi 5. Berapa 72 bagi 5? Berapa jawapan? 72 bagi 5 apa? Cepat ambil kalkulator kira. Berapa? 14 lebih kurang Lebih kurang kan? 14 kali 5 70. 2 14 lah, kita ambil senang kira 14 boleh okey. Jadi 72 okey bagi dengan 5 kan 17.4 lebih kurang kan 17.4 20 bagi 5 4 17.4. Okay, itulah jawapan dia. Okay, maksudnya kalaulah kita ada 1,000 dan 1,000 itu kita gunakan untuk buat pelaburan ataupun buat perniagaan yang keuntungannya 5% setahun 5% setahun. 5% setahun. Jadi untuk membolehkan wang kita yang 1,000 tadi berganda menjadi 2,000, kita perlukan masa 14.4 tahun. 14.4 25 14.4 tahun lebih kurang. Betul okey. Itulah caranya. Jadi kalau kita ingin proses gandaan ini menjadi cepat dan lebih pantas, so kita kena pergi kepada instrumen-instrumen yang memberikan pulangan yang lebih tinggi. Pulangan-pulangan yang lebih tinggi. Macam tu. Contohnya katakanlah kita tengok kalau kita pergi ke instrumen yang pulangannya 5% setahun, duit kita yang 1,000 akan menjadi 2,000 setelah 14.4 tahun. 14 tahun lebih lah baru jadi 2,000. Sebab apa? Sebab pulangan yang kita perolehi hanyalah 5% setahun. Jadi untuk jadi 1,000 jadi 2,000, 10,000 jadi 20,000, 100,000 jadi 200,000, perlukan 14 tahun lebih. Lama kan? Lama. Tu yang orang tak sanggup tunggu tu. Tu yang dia habiskan duit tu. Ni kita nak dapat duit ni kan. Ni ramai daripada kita nak dapat duit ni. Duit KWSP 10,000. Jangan habiskan duit tu. Simpan sikit duit tu. Jangan belanja habis-habisan. Nanti habis duit. Tak cukup makan ni. Okey. Jadi bagaimana cara untuk kita mempercepatkan gandaan ini? Kita kena pergi kepada instrumen-instrumen yang menjanjikan pulangan yang lebih tinggi. Contoh kita naik lagi sikit. Kan? Contoh kita naik sikit, kita pergi 6%. Tadi 5% kan? 14 tahun lebih kan? Kita pergi 6%. 6% dia akan jadi, waktu tempoh tu akan jadi lebih pendek lah. So dia akan jadi berapa tahun? 12 tahun je kan? 72 bagi 6, 12 kan? So dia akan jadi 12 tahun. Kalau kita pergi naik lagi sikit,
Contohnya, kita pergi pada instrumen yang menjanjikan pulangan setahun 7%. Sudah akan jadi 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Dia naik lagi sikit, 8. Kalau instrumen yang menjanjikan 8%. Berapa tahun? 9 tahun. Nah, 72 bagi 8, 9 kan? Cuba kira. Lebih kurang lah macam tu. Saya kira macam tu je, congak-congak je. Boleh Kalau 9, 8 tahun. Macam tu. Kalau 10, 7 tahun. Kalau 11, kalau 12, dia akan jadi makin singkat lah. Contohnya kalau yang 12%. 12%, 6 tahun je. Maksudnya, kalau kita boleh pergi kepada instrumen yang menjanjikan pulangan 12% setahun, okay, kita hanya perlukan 6 tahun untuk menjadikan wang kita itu berganda. Okay, 6 tahun saja. Jadi sebab itulah kita kena lihat di sini bagaimana proses penggandaan wang ini perlu kita lakukan. Semua orang perlu berusaha ke arah menggandakan wang. Okay, menggandakan wang. Dan perkiraan dia merujuk kepada apa yang saya nyatakan tadi, iaitu peraturan 72. So kita kena faham betul-betul tentang peraturan 72, kerana peraturan 72 ini memberikan kepada kita suatu cara bagaimana kita boleh menggandakan wang kita, dan peraturan 72 juga mengajar kita berapa lamakah tempoh yang perlu kita ambil untuk menggandakan wang kita. Jadi itu yang perlu kita lihat. Dan yang jadi masalah kita hari ini adalah duit kita tak pernah berganda. Duit kita habis sentiasa. Sebab apa? Sebab kita tak pernah fikirkan bagaimana untuk menggandakan wang kita, dan kita pun tak tahu bagaimana cara untuk menggandakan wang kita. Bagaimana untuk menjadikan wang kita berganda. Daripada 1,000 jadi 2,000, 2,000 jadi 4,000, 4,000 jadi 8,000, 8,000 jadi 16,000, 16,000 jadi 30,000 dan seterusnya. Kita tak pernah fikir pun tentang proses penggandaan ini. Sebab itu duit kita tak pernah berganda. Duit kita habis sentiasa. Sebab kita sentiasa fikir tentang belanja. Belum dapat duit pun kita dah fikir nak belanja. Itu yang kita kira sebenarnya. Kita kira nak belanja. Sebab itu duit kita sebenarnya habis sebelum dapat. Faham tak maksud saya? Sebahagian besar kita, duit kita dah habis sebelum duit tu kita dapat. Okay, macam sekarang ni kan, contohnya kan, ramai orang akan dapat keluarkan wang KWSP mereka kan, 10,000 Okey. Wang tu belum keluar lagi, tapi wang tu dah habis dah. Untuk sebahagian orang. Apa maksudnya? Maksudnya dia telah berkira-kira. Sebahagian besar kita duit tak dapat lagi, tapi dia telah berkira-kira duit tu dah buat apa? 10,000 kan? Okey, dia kata 2,000. Oh, 2,000 tukar RM10,000. Kemudian apa lagi? Okay. Oh, 3,000 beli telefon baru. Kemudian apa lagi? Oh, 2,000 kan, beli basikal. Kemudian dia fikir apa lagi? Oh, 2,000 tukar perabot rumah. Kemudian 1,000, 1,000 buat makan-makan. Dia habis dah. Duit tak dapat lagi ni, tapi dah habis dah. Jadi bila dapat je, dia terus apply. Habis dah. Sebab tu duit kita memang habis sentiasa. Sebab dia memang dah habis dah. Sebelum duit tu dapat, dia dah habis. Sebab kita hanya belajar untuk kira belanja. Bagaimana nak belanjakan wang tu. Kita tak pernah kira bagaimana duit yang kita ada tu, macam mana nak gandakan dia. Kita tak pernah fikir tu pun. Kita fikir belanja. Beli. Itu je yang kita fikir. Sebab itu dia habis sebelum duit tu dapat. Sebab itu kita tak pernah ada duit. Sebab memang dia dah habis dah. Sebelum dapat pun dah habis dah. Macam contohnya kan, orang kerja kerajaan minggu semalam kan, kemarin gaji kan. Habis dah. Sebelum gaji dah duit tu dah habis. Sebab ni gaji, kata gaji 3,000 kan. 500 bayar bil ni tu kan. Habis dah. Bila dapat je dia apply lah, dia laksanakan apa yang telah termaktub di fikirannya, dalam fikiran dia dan kira-kira itu. Jadi itu yang jadi masalahnya. Jadi hari ini saya tak mau ajar tentang belanja sebab semua orang dah pandai dalam belanja tu. Saya nak ajar tentang bagaimana kita kena mengira untuk menggandakan wang kita. Wang kita ni,
kita yang bertanggungjawab kepada wang kita. So kita yang kena buatkan dia jadi berganda, bukan orang lain. Kita yang kena buat wang itu jadi berganda. Dan untuk faham bagaimana wang ini berganda, kena faham perkiraan berdasarkan peraturan 72. Okey, peraturan 72 dia tu. Jadi bila kita fahami tentang peraturan 72, kita kena berusaha untuk pergi kepada instrumen-instrumen yang boleh memberikan pulangan kepada kita. Semakin tinggi pulangan yang kita dapat, semakin cepat kita akan dapat capai gandaan wang kita. Itu yang kita kena faham tentang peraturan 72 untuk gandaan wang. Okey. Dan satu lagi, peraturan 72 juga digunakan untuk inflasi. Tahu kan inflasi kan? Kadar susut nilai wang. Okey, kadar susut nilai wang. Jadi, kita kena tahu berapa kadar inflasi. Dan dengan kadar inflasi itu, okey, kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap wang kita akan menjadi separuh nilai. Wang kita akan menjadi separuh nilai dalam tempoh yang kita kira berdasarkan peraturan 72. Okey, tadi gandaan kan? Gandaan 72 bahagi dengan berapa peratus pulangan yang kita akan dapat. So itulah jumlah tahun yang wang kita akan jadi berganda. Contoh mudah saya beri tadi adalah kalau 5%. 5% pulangan yang kita dapat, so wang kita akan 72 bagi 5, so dia akan jadi 14.4. So duit kita akan berganda dalam tempoh 14.4 tahun, 14 tahun lebih. So lama lah kan? Sebab pulangan dia rendah 5%. Kalau dia tinggi, dia akan meningkat lah. Contoh kalau naik sikit 6, so dia akan jadi 12 tahun. Naik sikit 7, dia jadi 10 tahun lebih. Naik sikit 8, dia akan jadi 9 tahun. Dan begitulah seterusnya. Kalau 12, kita dapat 12% setahun, dia akan 6 tahun dah duit tu dah berganda dah. Okey, 6 tahun dia sudah berganda. Dan kalau dapat lagi tinggi, lagi cepat proses gandaan itu. Sebab itu bagaimana cara untuk mempercepatkan proses gandaan ini berlaku? Dia adalah dengan knowledge. Sebab itu knowledge is power. Pengetahuan sangat power. So orang yang berpengetahuan, dia boleh menjana pulangan yang mungkin 12%, 13%, 20%, mungkin 100% setahun. Itu yang perlu kita faham. Okay? Knowledge is power. Okay? Dan sebahagian kita tak anggap pun ilmu kewangan ni powerful. Sebab itu kita tak powerful. Sebab kita tak anggap duit ni kena belajar. Padahal duit ni kena belajar. Kena belajar bagaimana menguruskan duit. Dan kita kena belajar tentang duit ni. Sebab kita nak menggandakan dia. Dan menyelamatkan dia daripada habis. Kena belajar lah. Kalau tidak, dia memang habis. Sebab tak belajar lah, duit habis ni. Tak pernah cukup. Habis. Bagi berapa pun habis. Kan? Berapa pun habis. Sikit pun habis, banyak pun habis juga. Sepatutnya sikit habis, banyak lebih kan? Tak. Banyak pun habis juga. Dia akan jadi macam tu. Sebab apa? Kita tidak belajar bagaimana untuk menggandakan wang kita. So sangat penting untuk belajar menggandakan wang kita. Dan yang keduanya, kena tahu juga kenapa wang kita menjadi kurang nilai. Nilai jadi kurang. Maksudnya, kita ada RM100. 10 tahun akan datang, kalau kita simpan duit kita yang RM100 itu di bawah tilam, di bawah bantal, duit itu tetap RM100. Tapi nilainya telah menurun. Nilai. So bagaimana nak tahu nilai menurun? Kena tahu juga peraturan 72. Kena belajar juga peraturan 72. Peraturan 72 ini juga okey, peraturan 72 ini juga akan mengajar kita, okey, berapa lamakah tempoh yang diambil untuk menjadi wang kita separuh nilai. Untuk menjadi wang kita separuh nilai. Okey, tadi berganda kan? Yang ni jadi separuh nilai. Okey, katakanlah duit kita ada 1000, kemudian kita tengok, tadi kita tengok kadar keuntungan kan? Berapa peratus keuntungan kan? Okey, sekarang kita kena tengok berapa peratus kadar inflasi. Okey, katakanlah kita ambil contoh macam sekarang. Sekarang ni Malaysia lebih kurang, kadar inflasi kita lebih kurang 4%. Lebih kurang lah. 4%. Jadi, 72 bagi dengan 4. Okey? 72 bagi dengan 4. Berapa? 16 kan?
16 kan? Bukan 16, 32, 64. Bukan. 18. 18, 36. 18. 18. 18 18, okey. 18. Okey, jadi untuk mengetahui berapa lamakah tempoh yang diambil untuk menjadikan wang kita separuh nilai. So 72 tadi kita bahagikan dengan kadar inflasi. Jadi kalau kita mengambil contoh bahawa kadar inflasi kita adalah 4% setahun, okey, 4% setahun, so dalam masa 18 tahun duit kita itu dia akan jadi separuh nilai. Jadi katakanlah duit kita 1000 tu, kita tidak usaha untuk kembangkan dia tetap dengan 1000 tu. So 1000 tu dalam masa 18 tahun dia menjadi 500 je nilai dia. Maksudnya kalau sekarang hari ni 1000 tu kita boleh beli apa? Kita boleh beli, katakanlah contohnya 1000 tu kita boleh beli sebuah basikal, contoh sebuah basikal. 18 tahun akan datang 1000 tu boleh beli separuh je basikal tu. Tak boleh beli sebuah lah. Boleh beli separuh je, separuh basikal. Sebab nilai dia telah jadi separuh. Okey, itu yang kita kena faham tentang peraturan 72. Dia mengajar kita tentang apa? Bagaimana dan berapa lama masa yang perlu kita ambil untuk menjadikan wang kita berganda. Kemudian dia juga mengajar kita berapa lama masa yang diambil untuk menjadikan wang kita separuh nilai, merujuk kepada kadar inflasi. Jadi sebab itu bila kita ada wang, kita kena jaga wang kita supaya nilainya sentiasa kekal. Katakanlah kita ada 1000 tadi, kita nakkan wang kita sentiasa kekal dengan nilai 1000 itu. Apa caranya? Caranya kita kena kembangkan dia supaya dia bertambah. Maksudnya 1000 itu jadi 1200, jadi 1300, 1400, terus jadi 2000. Terus jadi 4000, 8000 dan seterusnya. Kerana apa? Kalau dia tidak bertambah, nilainya akan turun. Nilainya akan susut. Nombor dia tidak susut, tidak turun. Nombor dia tetap 1000, tapi nilainya 1000 sekarang 10 tahun akan datang nilainya tidak sama. 1000 sekarang lebih berharga. Sebab itu kita berpegang kepada konsep apa? Knowledge is power, cash is king. Tunai itu adalah raja. So tunai hari ini, tunai sekarang, 1000 yang kita ada sekarang tunai tak sama dengan 1000 tunai yang kita ada 10 tahun akan datang. Dia tak sama. So bila kita ada 1000 sekarang, gunakanlah dia untuk dikembangkan supaya nanti, okey, 10 tahun akan datang dia tidak lagi 1000. Dia akan jadi mungkin 10,000. Dia akan jadi 10,000. Sebab apa? Sebab kita sentiasa menjaga nilai dia. Kalau duit itu tidak berkembang, dia kekal dengan keadaan dia 1000, maka nilainya akan turun. Nilainya akan turun. Bukan lagi nilai sebagaimana kita pegang asal tu. Sebab itu semua orang kena buat kerja-kerja mengembangkan wang ini supaya apa? Supaya nilai itu sentiasa terjaga dan terpelihara. Dan caranya adalah dengan usaha menggandakan wang anda. Kita kena berusaha ke arah menggandakan wang kita. Okey? Boleh? Ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan? Ada soalan? Soalan tentang kira-kira? Bagaimana nak kira wang? Senang saja kira wang ya. Tapi wang ni memang best untuk kira. Tak ada wang pun boleh kira. Tak nampaklah soalan. Mana soalan ni? Ada soalan ni? Soalan.
Ya, Muhammad kena kira ikut peraturan 72. Sebab itu dia punya peraturan dia. Untuk tahu, untuk tahu berapa lama wang kita itu akan berganda. Wang itu akan berganda. Jadi memang kena pakai peraturan 72 tu.